Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Surah 13, baris yang paling atas. Muka surat 13 kitab Jawi, baris yang paling atas. Baris yang paling atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Apabila kita tahu kata Tuhan itu bukan arat jirim, maka tetaplah bukan Allah Ta'ala laki-laki dan perempuan, dan kecilnya dan besar, dengan makna banyak juzuk, dan bukannya berjihah dan bertempat pada mana-mana jihah dan sebagainya. Ini kita masih lagi perbicaraan kita pada kesinambungan pada perbahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, di mana wajib kita i'tiqad, wajib kita berpegang, wajib kita ikat kemah-kemah di dalam hati kita, di dalam pegangan kita, menjadikan suatu keyakinan akan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ni, Tuhan kita ni, hak kita duk sembah namanya Allah, dia tu tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala Tuhan pencipta kita ni, sifat dia nya tak sama dengan makhluk. Itu wajib kita i'tiqad. Sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad, di dalam surah Al-Ikhlas yang selalu kita baca. Allah Ta'ala dia kata dia tu tidak sama dengan sesuatu. Ayat yang lain-lain pula Allah Ta'ala firman, laisa kamislihi syai', dia tidak menyerupai dengan sesuatu, sikit pun tak sama. Maka oleh yang demikian, pegangan kita, pegangan ahli sunnah wal jamaah, pegangan yang benar, pegangan yang mengikut Nabi, yang mengikut Rasul, jalanan Nabi, jalanan Rasul, dan juga para ulama yang mengikutnya, yang dikenali dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Maka di dalam akidah kita wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dia. Lalu tu dah Allah tak sama dengan makhluk, maka kita kena kenal apakah itu makhluk. Yang kita i'tiqad Allah tak sama dengan makhluk. Lalu tu dah Allah tak sama dengan makhluk. Makhluk ni apa makhluk? Ciptaan dia hak nama makhluk ni. Makhluk ialah ciptaan Allah. Ataupun dengan kata lain juga, yang baharu. Sama saja. Yang baharu pun panggil, makhluk pun panggil.
Cuma sinonim di bibir-bibir kita sebut makhluk. Walhasilnya makhluk ataupun segala benda yang baru, bendanya sama. Allah tak sama dengan makhluk, Allah tak sama dengan benda baru. Benda baru dengan benda makhluk ni benda yang sama. Lalu tu benda baru, benda makhluk ni, makhluk ni apakah makhluk? Lalu tu makhluk ni kita perlu kenal dia. Yang kita nak iktikad kata Allah tak sama dengan makhluk. Makhluk ni bila kata makhluk, zat dia mesti berjirim. Mesti. Tidak ada satu makhluk, tidak ada satu ciptaan Allah yang tidak berjirim. Tak ada. Semua berjirim. Sebut nama makhluk, sebut nama ciptaan Allah, sebut kata benda baru, mesti zat dia, diri dia, mesti macam-macam mana pun berjirim. Maka berjirim nilah terbahagi pula kepada dua. Yang pertama nama dia jirim kasif ataupun jirim murakkab, jirim hak bangsa bersusun, ataupun jirim hak bangsa kerah, seperti dinding diri kita, apa lagi kayu dan lain-lain daripadanya, tu panggil jirim hak bangsa kerah. Jirim murakkab yang bersusun daripada beberapa juzuk-juzuk, ataupun dengan kata lain jirim yang berjuzuk. Yang kedua namanya jirim latif. Apakah jirim latif? Jirim yang bangsa halus. Jirim hak bangsa halus seumpamanya cahaya, angin. Ni semua panggil jirim belaka ni. Cuma kategori dia jirim latif, jirim halus. Maka cahaya, angin dan lain-lain daripadanya tu semuanya namanya jirim. Jadi makhluk Allah, bila sebut makhluk, bila dikatakan makhluk, ciptaan Allah, benda baru, diri benda baru Allah Ta'ala cipta ni, macam-macam mana mesti berjirim. Gitu. Dah begitu Allah tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala sifatnya tak serupa dengan makhluk. Sebagaimana nas di dalam Al-Quran, Allah tak sama dengan makhluk dia. Dah makhluk tu berjirim, Allah tidak berjirim zatnya. Diri Allah tu, diri-diri ni ialah zat tu lah. Dalam istilah dinamakan zat, diri. Maka bila sebut Allah Ta'ala, zat dia tidak berjirim. Kerana apa kita kata zat Allah tidak berjirim? Kerana Allah tak sama dengan makhluk. Kerana Allah zat dia tak serupa dengan makhluk, maka zat Allah Ta'ala tidak berjirim. Kerana jirim tu ialah ketentuan bagi makhluk. Zat ataupun diri hak khas di makhluk. Kita pun nama zat juga. Ni diri kita ni panggil zat lah. Cuma zat kita berjirim. Zat kita ni berjirim, zat Allah Ta'ala tidak berjirim. Dan sifat Allah Ta'ala tidak arak. Itu kita telah bahas dah pada pertemuan kita yang lalu. Maka kita kenal dah. Allah Ta'ala kita simpul di hati kita, pegangan kita, iktiqad dalam hati kita akan bahawasanya Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk. Maka kita faham dah, makhluk ni zat dia mesti jirim, sama ada jirim yang latif ataupun jirim yang kasif. Allah Ta'ala zat dia tidak berjirim, sama ada jirim yang latif ataupun jirim yang kasif. Biar faham tu, jirim latif apa, jirim kasif apa. Jirim kasif hak kerah ni, hak kerah, hak boleh kita sentuh, hak berjuzuk lah dengan kata lain. Hak latif ni hak lembut. Allah tak, bukan jenis berjirim dia. Sama ada jirim kasih, jirim latif. Hak ni zat bagi makhluk.
Jirim-jirim ni makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Tidak berjirim. Itu wajib kita i'tiqad. Pegang dalam hati kita. Tu pegangan kita, akidah kita. Habis itu. Lalu tu kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Kemudian, apabila kita tahu kata Tuhan itu, apabila kita yakin Allah Ta'ala ni bukan arak dan jirim, manakala kita yakin, tahu dengan makna yakin dalam masalah akidah ni, apabila kita tahu, yakni apabila kita yakin kata Tuhan kita tu bukan arak jirim, Allah Ta'ala ni bukan arak, bukan jirim. Arak tu sifat makhluk. Tu arak. Allah Ta'ala dikatakan bersifat. Allah ada sifat. Jadi sifat Allah ialah sifat kita. Adapun kita makhluk, sifat juga. Tapi sifat kita diistilah dengan nama arak. Arak ni mudah-mudahnya sifat lah. Cuma arak ni ketentuan sifat hak makhluk. Merah ada di kapet, di baju, putih ada di kopiah, kelabu ada di serban, itu panggil sifat. Oh, dia tu tinggi, dia tu pendek, itu panggil sifat. Maka sifat Allah jangan kita fahami seumpama adanya manis di gula, seumpama adanya masin di garam. Tidak, Allah Ta'ala bukan sifat dia begitu. Tapi sifatlah. Allah ada sifat. Allah ada sifat. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama. Wajib i'tiqad. Allah ada sifat. Tapi sifat Allah bukan arat. Itu. Sifat Allah bukan arat. Arat ni ketentuan sifat bagi makhluk. Jadi manakala kita tahu Allah Ta'ala ni bukan arak, bukan jirim, sifat dia bukan arak, Allah Ta'ala tu pula zat dia bukan berjirim, kerana hak ni ialah makhluk, maka tetaplah, maka fahamlah pada kita dah Allah Ta'ala tu dia tidak berjirim, sifat dia bukan berarak, maka tetaplah fahamlah bukan Tuhan kita ni, yakni Allah, bukan Allah Ta'ala tu laki-laki dan perempuan. Itu wajib kita i'tiqad. Dah Allah Ta'ala sifat dia bukan arak, Allah Ta'ala tu pula maknanya zat dia tu bukan jirim, maka fahamlah kepada kita Allah Ta'ala tidak laki-laki, tidak perempuan. Ini nak menolak fahaman kafir, fahaman Yahudi, fahaman Nasara. Sebagaimana Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatin Nasara al-Masih ibn Allah. Al-Masih ibn Allah. Jadi Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, puak Yahudi ni, dia i'tiqad, dia kata Uzair anak Allah. Tu ada peristiwa panjang lah Uzair ni. Uzair ni hamba Allah. Jadi puak-puak Yahudi dia ada kisah dia. Jadi Uzair ni mereka i'tiqad, mereka pegang anak Tuhan. Nasara pula pegang, dia i'tiqad, dia berkeyakinan akan bahawasanya Al-Masih, iaitulah Nabi Isa, anak Allah, anak Tuhan. Jadi faham daripada ayat tu, pegangan mereka ni, puak-puak Yahudi Nasara, pegangan mereka dah Allah ada anak, berjantinalah Allah Ta'ala Tuhan ni. Sama ada lelaki kah ataupun perempuan, kerana ada anak. Maka kita orang yang beriman dah walam lam yalid walam yulad. Itu dalam surah Al-Ikhlas. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu lam yalid walam yulad, mustahil atas Allah.
Jadi Allah Ta'ala tidak laki-laki, tidak perempuan. Tapi golongan Nasara, golongan Yahudi, mereka iktikad Tuhan ni ada anak. Fahamnya, oh, Tuhan di sisi dia sama ada laki-laki ataupun perempuan. Dah ada anak. Dah ada anak sama ada laki-laki ataupun perempuan. Ni anak siapa ni? Anak aku. Oh, kita lelaki, anak kita. Isteri kita pun kata sama. Oh, ni anak siapa? Anak aku. Oh, muka dia perempuan, anak dia. Dia yang melahirkan. Kita poknya, kita ayahnya. Walhasilnya, pegangan puak-puak Yahudi Nasara, Tuhan ada anak, berarti Allah Ta'ala di sisi dia Tuhan ni lelaki ataupun perempuan. Kita orang yang beriman dah. Allah Ta'ala tidak laki-laki, tidak perempuan. Walam apa ni? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Satu. Kemudian, maka tetaplah bukannya Allah Ta'ala tu satunya laki-laki dan perempuan. Yang keduanya, dan maknanya maka tetaplah fahamlah kepada kita apabila kita i'tikad Allah Ta'ala tu bukan jiri, bukan arak, maka tetaplah bahawasanya bukan Allah Ta'ala tu kecilnya. Allah Ta'ala tu bukan kecil, bukan bahasa jenis kecil ataupun dan besar. Bukan Allah Ta'ala ni jenis besar kecil, tidak. Kata besar tu dengan makna banyak juzuk, tidak. Itu Allahu Akbar tu. Itu sebab tu dia jaga di sini. Bukan besar dengan makna banyak juzuk. Sungguh pun kita duk kata Allahu Akbar. Terjemah apa? Allah Maha Besar. Ini kata bukan besar ni. Bukan besar dengan makna banyak juzuk. Kerana apa? Banyak juzuk tu ialah makhluk. Banyak juzuk tu ialah sifat yang lazim, sifat yang mesti bagi jirim. Bila sebut jirim, mesti besar ataupun kecil. Mesti ada juzuk. Olu kecilnya benda ni. Apa maksud kecilnya benda ni? Sikit juzuk dia. Oh, besar masjid ni. Kerana apa kita kata besar masjid ni? Kerana juzuk dia tu banyak. Kata besar. Juzuk kecil, juzuk sikit, sedikit, panggil kecil. Allah Ta'ala bukan bangsa jenis besar, bukan bangsa jenis kecil. Kerana apa bukan bangsa jenis besar, bangsa jenis kecil? Kerana besar kecil ni ialah sifatan yang lazim, sifatan yang khas, yang tertentu bagi jirim. Gitu. Bila sebut jirim, besar kecil. Allah Ta'ala tidak jirim, tidak besar, tidak kecil. Gitu. Itu Allahu Akbar. Bukan makna maha besar-besar. Kita faham tu bukanlah. Besar dengan makna besar pangkat. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar derajat dia, besar pangkat dia. Sebagaimana yang kita kata, kita kena gotong royong surau kita ni. Kena bersih-bersih apa yang patut. Kena buat persediaan. Letak maknanya lasih-lasih, hak baru-baru, hak comel-comel, hias-hias sedikit. Maknanya surau-surau kita ni. Kerana apa? Ada orang besar nak mari ni surau kita ni esok ni. Minggu depan, bulan depan contohnya. Kena buat persediaan. Apa kapek merah misalnya. Ada orang besar nak mari. Tengok haluhnya tubuh orang nak mari tu. Tadi kata besar. Besar pangkat dia. Besar pangkat dia. Menteri besar ke, Perdana Menteri ke, Nazir ke lagi. Tu dia panggil besar pangkat. Kita panggil orang besar nak mari, orang besar nak datang, nak melawat. Besar pangkat. Ini pun sama. Allahu Akbar. Bukan besar-besar juzuk tu, tidak. Ni sebagaimana ada kita duk dengar-dengar ni. Misalnya dia duk kata, adalah rakaman, duk kata Allah Maha Besar. Besar macam mana? Tengoklah langit bumi ni besar.
Lalu tu kan kita salah satu keyakinan kita, maknanya Allah Ta'ala tu lihat segala-gala, nampak segala-gala, tentulah dah Allah nampak segala-gala dia besar-besar lagi daripada langit bumi. Tu besar juzuk tu. Tu besar makhluk. Tu memberi faham Allah berjirim. Kalau besar dengan makna besar begitu. Adakah Allah nampak ke semua sekali, nampak apa yang kita buat apa semua, mesti Allah besar. Bandingnya dia kata seperti laptop tu. Kerana kita besar lah, kita boleh nampak ni huruf F, ni huruf A, ni huruf Z, ni huruf sekian, huruf 1, 2, 3, 4, 5, nombor 1, 2, 3, 4, 5. Sebab apa nampak satu-satu tu, nampak belakang tu? Moga sebab kita besar. Dia buat banding begitu. Tolong sungguh. Tu. Ada tu rekaman dia tu. Dahsyat, bahaya. Ni pegangan yang salah. Pegangan yang tidak betul. Tapi kalau kita, pegangan kita tu tak kemah, kita gitu ni. Tapi kalau kita ada pegangan kita kemah, kita tahu ni percakapan dia ni tak betul ni. Pegangan sebegini rupa ni pegangan yang salah ni. Tu bahaya. Ni sebab tu kita kena tahu, kita kena i'tiqad dengan pegangan yang benar, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tu dia. Kerana apa? Allah Ta'ala tidak besar, tidak kecil. Kerana Allah tidak berjirim. Yang mana besar kecil ni sifatan lazim khas tertentu bagi jirim. Bila kata jirim, benda tu sesuatu berjirim, ada kalanya besar, ada kalanya kecil. Allah zat dia tidak berjirim, tidak besar, tidak kecil. Allah maha besar, besar darjat dia, besar pangkat dia. Bukan dengan makna besar sebagaimana huraian seseorang tersebut tadi. Tidak gitu. Lalu tu lagi-lagi, dah Allah Ta'ala tu kita tahu, dia kata tadi bukan arak, bukan jirim. Maka tetaplah hak yang ketiganya pula, Allah Ta'ala ni bukannya berjihah. Tu dia. Maka tetaplah pula Allah Ta'ala tu bukannya berjihah. Berjihah ni maksudnya berpihak. Jihah tu panggil berpihak. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Tidak. Allah mana ni kanan, Allah mana nu depan, Allah mana belakang. Ada tu berjihah lagi, berpihak. Ini semua makhluk belakang ni, sifat lazim bagi makhluk. Kan mana kalau makhluk berjirim, adalah pihaknya. Seperti meja ni. Meja ni di sisi tuan-tuan depan. Meja ni di sisi dia hak balik saya ni ialah belakang bagi meja. Gitu. Ni tepi bagi meja. Tepi kiri bagi meja. Atas bagi meja, bawah bagi meja. Kerana apa tu? Ada jihah pihak ni. Kanan, kiri, atas, bawah kita ni pun ada pihak kanan, ada pihak kiri, depan, belakang. Kerana kita berjirim. Allah zat dia tidak berjirim, tidak berpihak. Itu tiga dah. Yang keempat pula, manakala kita tahu Allah Ta'ala tu bukan arak, bukan jirim, zat dia tidak jirim, maka tetaplah pula Allah Ta'ala tu bukannya bertempat, bukan berjihah, berpihak dan bertempat. Kata bertempat tu pada mana-mana jihah, yakni pada mana-mana pihak, tak kira lah. Allah Ta'ala tak bertempat pada mana pihak, pada mana-mana tempat gitu. Sama ada atas ke, depan ke, kiri, kanan dan lain-lain. Sinilah pula timbul pula maknanya fahaman-fahaman yang berbeza-beza. Antaranya ditilik pada yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka kata Tuhan ni, Allah Ta'ala ni di atas langit. Allah Ta'ala mana? Allah Ta'ala nu langit lah tempat bagi Allah. Mana dalil? Ada dalil juga.
Yang mana dalil daripada hadis Nabi SAW, di sisi mereka dia ambil dalil ni ialah dalil bagi akidah dia. Yang mana Allah Ta'ala di sisi dia kata di langit. Yang mana Allah Ta'ala, Nabi SAW pada satu hari ditemui oleh seorang sahabat yang bernama Al-Hakam. Al-Hakam. Jadi sahabat ni dia mempunyai seorang hamba perempuan. Jadi hamba perempuan ni dia nak memerdeka. Yang mana pada satu hari hamba perempuan tu tengah-tengah duk mengembala kambing dia, binatang ternakan bagi tuan penghulu ni lari. Hilang. Marah tuan dia tadi. Bila malam marah, dia nak merdekakan hamba ni, perempuan tadi ni. Tambah dah kepada perempuan ni. Lalu tu dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya Rasulullah, dia nak merdekakan perempuan ni. Rasulullah pun panggil, mu panggil dulu temu dengan aku. Hak nak merdeka ni. Kerana nak memerdeka syarat mesti beriman. Baru boleh merdeka. Lalu tu dia bawalah perempuan hamba tadi. Manakala begitu, bertemulah dia dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, Ainallah? Di mana Allah? Perempuan tu Rasulullah tanya. Jawabnya perempuan tadi, fis sama, di langit. Ni hadis ni. Waman ana, siapakah aku? Anta Rasulullah, engkau ialah Rasulullah. Jadi di hadis ni, lalu tu Nabi kata, bebaskanlah perempuan, kerana dia ni fa innaha mu'minah, mu'minatun, dia ni orang perempuan yang beriman ni, bebaslah. Jadi di hadis ni lafaznya ainallah, di mana Allah. Jawab perempuan tadi, fis sama, di langit. Ini hak ada di dalam kitab hadis Sahih Muslim kalau tak silap. Kemudian ulama bincang, lafaz hadis ni adakah boleh dijadikan sebagai panduan ataupun dalil sebagai pegangan akidah kita untuk menetapkan Allah Ta'ala tu di langit? Tak boleh, kata ulama. Tak boleh, tak boleh. Maka fahamlah hadis ni, nama dia hadis mutasyabihah. Hadis yang keliru kerana bertentangan dengan ayat Quran. Mana ayat Quran? Laisa kamislihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka hadis ni nama hadis mutasyabihah, sebagaimana Al-Quran ada ayat mutasyabihat. Jadi hadis ni hadis yang mutasyabihat, tak boleh dibawa sebagai pegangan. Kemudian diperiksa pula oleh ulama. Ulama dia periksa hadis ni hak lafaz ainallah ni, hadis ni hak cerita sebegini ni, ada 8-7 cerita ataupun 7 ataupun 8 riwayat. Jalur hak ni lafaz begini, hadis yang ni lafaz begini, hadis yang ni pula lafaz begini, hak ni pula lafaz begini. Lebih kurang 8, 9, 7 hadis begitu. Banyak maknanya. Bukan satu ni saja. Cerita sama, tapi lafaz dia tu berbeza-beza. Bila diperiksa, ada banyak hadis hak duk cerita berkaitan dengan ada penghulu, yang mana penghulu ni nak memerdekakan seorang hamba perempuan. Lalu tu ditanya oleh Nabi SAW sebelum nak merdeka, nak tahu, nak teh dia ni beriman ataupun tidak. Ada banyak lafaz pula, bukan satu ni. Sini ulama ia periksa ni, nak menceritakan kepada kita hadis tadi. Tak boleh kita nak ambil sebagai dalil, sebagai pegangan kita. Yang mana ada hadis yang lain, lafaz berbeza, cerita sama, lafaz berbeza. Lafaz macam mana? Terdapat di dalam kitab Muwatta bagi Imam Malik.
Tadi di dalam kitab Muwatta bagi Imam Malik rahimahullah ta'ala, lafaznya bukan ainallah. Cerita sama cerita. Kepala cerita tu sama je. Dengan maknanya, ada hamba perempuan nak dimerdekakan oleh seorang penghulu, Nabi panggil. Tapi lafaz dia bukan begitu. Lafaz dia macam mana? Nabi SAW tanya begini. Nabi tanya, hei perempuan, atashhadina alla ilaha illallah. Lafaz ni, adakah kamu menyaksi, adakah kamu naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah? Perempuan tu jawab, na'am, ya Rasulullah, aku naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan dah, hanya Allah Tuhan aku. Ya, aku menyaksi hak tu. Kemudian Nabi tanya lagi, atashhadina anna Muhammad Rasulullah, adakah kamu menyaksi akan bahawasanya Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah? Ya, aku naik saksi, aku beriman dengannya. Atiqha, merdekakanlah perempuan ni kerana dia beriman kepada Allah. Jadi hadis ni bukan tanya ainallah, bukan tanya di mana Allah. Hak perempuan tak dijawab fis sama, tidak. Hadis ni Nabi tanya, adakah kamu beriman dengan Allah? Jadi bila diadu dua lafaz, yang mana lebih sesuai? Tentulah hak hadis dalam Muwatta tadi. Kerana Nabi menyeru supaya mentauhidkan Allah, supaya mengucap dua kalimah syahadah. Ini ialah seruan Nabi, sehingga tidak akan masuk seseorang itu ke dalam Islam melainkan dengan mengucap dua kalimah syahadah, bukan dengan kata Tuhan di langit. Oh, jadi diguna pakai hadis ni lebih sesuai. Hadis ni tak boleh nak guna dalam akidah. Hadis fis sama tak boleh nak diguna pakai dalam masalah akidah. Kemudian ulama lah pula takwil. Macam mana dengan hadis ni nak kata macam mana? Kalau betul lah hak ni daripada lafaz Rasulullah, macam mana kita nak buat dengan hadis ni? Lalu tu kata ulama, baiklah kita andai maksudnya kalau hadis ni lafaz memang daripada Rasulullah, dia panggil hadis tu hadis ahad. Hadis ahad ada perbincangan pula lah dalam istilah mustalah hadis. Jadi bagaimana dengan kata fis sama ni? Di langit ni perempuan tu kata ni. Oh, kata ulama, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fis sama ni menunjukkan kepada keagungan Allah, ketinggian pangkat Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menunjukkan tempat bagi Allah. Bukan. Fis sama, kerana apa dikatakan fis sama? Kerana kiblat kita seorang yang beriman, kiblat kita bagi mana kita berdoa ialah di langit. Kau di mana kiblat kita? Kiblat berdoa di langit. Kiblat sembahyang arah pada arah kiblat, arah kepada arah Kaabah. Adapun ketika mana kita berdoa, sunat kita pandang ke langit. Kerana apa sunat kita pandang ke langit? Arah kiblat doa ialah langit. Adakah Allah di langit? Ketika tu, arah kiblat. Ini kita kena faham. Sebagaimana kita sembahyang, arah kita pada Kaabah. Adakah Allah di Kaabah? Tidak. Tu arah kiblat. Allah Ta'ala perintah sana kita kena hadap. Hadaplah kita ke sana. Maka hadap kita kepada langit kerana ini adalah hadap kiblat bagi doa. Bukan Allah di langit, tapi hadap kiblat bagi doa kita orang beriman di langit. Justru perempuan tadi kata fis sama. Dia tidak kata tu Tuhan aku. Kalau dia kata tu Tuhan aku, maknanya dia sembah berhala. Kalau dia kata tu Tuhan aku, dia sembah selain daripada Allah. Tapi dia kata fis sama,
menunjukkan dia beriman kerana kiblat doa kita ialah di langit. Tu maksud dia. Bukan tempat bagi Allah di langit. Bukan sama sekali. Tak betul. Salah. Pegangan bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini jawapan terhadap hadis tersebut. Takut ada lah puak-puak kita ni. Tapi tak ada lah. Cuma nak menkejar. Bagaimana dengan hadis tu? Takut ada orang duk syarah gitu. Tu maksud hadis tu. Fis sama' tu maknanya kedudukan Allah kerana kiblat doa kita ialah di langit. Bahkan kita dak sebut kan Allah Subhanahu wa taala, jari-jari kita naik jadi gini dah. Kenapa tu jadi begini? Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kita syarah. Adakah kita tunjuk Allah di atas? Tak, bukan di langit, bukan. Ini semata-mata menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu Allah tidak di langit. Jadi hadis tu, itu jawapan yang disebut oleh para ulama. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dia. Habis itu. Kemudian tu yang pertama, pegangan di langit. Pegangan yang kedua pula di arah pula. Mana dalil? Ar-Rahman ala arsyistawa. Bermula Tuhan yang bernama Rahman, yakni Allah, istawa alal arsh. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Ta'ala beristiwa di atas arasy. Allah Ta'ala Ar-Rahman, Tuhan itu atas arasy. Gitu. Tertinggi atas arasy, istiwa atas arasy. Inilah kata Allah Ta'ala di atas arah. Pula. Tak di langit. Ni di arah pula. Macam-macam. Jadi ayat ni ayat Ar-Rahmanu ala arsyistawa, ayat mutasyabihat. Ayat yang memberi kesamaran. Kesamaran Allah bertempat. Tempat mana? Di arah. Adapun akidah kita berpandukan dengan dalil yang muhkam. Allah Ta'ala cerita dia tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tak sama, tak sebanding dengan sesiapa pun. Maka bercanggah pula dengan hadis hak di langit tadi. Kalau pegang zahir, hak ni kata di langit, hak ni kata di arah. Hak mana satu? Atas arah ke atas langit? Ni hak bagi mereka hak pegang begini ni. Hak mana satu hak kamu i'tiqad? Ni kalau kamu pegang zahir ni langit. Bahkan kamu kata tadi di arah. Ni zahirnya pula kata langit. Tu tak boleh nak pegang zahir. Ni ayat mutasyabihat. Tak boleh kita ambil secara zahir. Allah tak sama dengan makhluk. Maka ayat Ar-Rahmanu ala arsyistawa bukan dengan makna Allah di atas arah, tidak. Ni pun ada pula khilaf. Atas arah tu maknanya bersetuh dengan arah kau, tinggi daripada arah lagi. Kedua-dua tu salah. Sama ada di atas arah betul-betul ke, ataupun berpisah daripada arah kau, atas lagi daripada arah kau. Dua-dua tu bertempat. Tak sama. Allah Ta'ala bukan jenis begitu. Akidah kita Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Jadi di sini, manakala berkata Allah Ta'ala firman Ar-Rahmanu ala arsyistawa, kita yang beriman dengannya. Sekadar lalu sahaja salah. Apa maksud istawa di sini? Istawa kalau terjemah tertinggi, terjemah. Jadi tertinggi di sini ulama salaf ahli sunnah wal jamaah, istawa tertinggi, bukan tertinggi hak aku faham di benak fikiran aku, tertinggi atas, hak lawan bawah, tertinggi arah, tertinggi lagi Allah Ta'ala. Tidak, bukan dengan makna tu. Habis tu makna macam mana? Serah makna pada Allah. Aku beriman dengan ayat tersebut. Istawalah.
Adakah makna tertinggi dengan makna atas, tertinggi dengan makna ni arah atas lagi ke? Tak, bukan berpihak, berjihad, bertempat. Tidak sama sekali. Hak apa yang kita faham di benak fikiran kita macam mana tu, sama sekali Allah Ta'ala tidak begitu. Habis macam mana dah tak faham? Serah makna pada Allah. Ini ahli sunnah wal jamaah. Bukan kata Allah Ta'ala diarah. Arah layak dengan dia lah. Macam mana? Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Allah tidak bertempat. Patut istawa dengan mana-mana? Tak faham. Bukan istawa hak kita faham. Hak tertinggi, atas lawan bawah. Hak boleh lenggak, hak boleh kita dongak. Bukan. Macam mana serah makna pada Allah. Tu pegangan kita. Beriman dengan ayat tu semata-mata. Ulama khalaf pula kata istawa dengan makna istaula, memerintah. Ada dengan kata mentadbir. Macam-macam dah lah takwilan. Ada kata memerintah dengan maknanya Allah Ta'ala memerintah akan arasy. Allah lah yang memerintah arah. Allah lah yang mentadbir arah. Arah ni makhluk paling besar. Siapa yang memerintah? Allah. Dia cerita dalam Quran. Istawa dengan makna memerintah. Habis cerita. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Bukan Allah di arasy. Tu pegang kemah tu. Kalau ada orang syarah kita, Allah di atas arah, Allah di arah lah, Allah bertempat di arah. Bukan tu. Tu bukan maklumat ataupun bukan pegangan daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini hak ramai yang tergelincir. Sebab tu kita kena faham betul-betul dalam masalah yang tersebut. Dan sebagainya, pendeknya maksud daripada mukhalafah hingga akhir itu, ialah yang seperti hamba sebut itu jua. Azan dulu dah, nak baca musalli sikit. Wallahu a'lam. Azan dulu, nak baca 10 minit untuk kitab yang kedua. Air satu. Ustaz, nak air satu?
التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kitab Munyatul Musalli, kitab Jawi, muka surat 17, baris yang ke-12 dibilang daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bermula sujud sahwi itu dua sujud jua, dan jikalau banyak lupa seseorang sekalipun, yakni dua sujud saja. Ini perbicaraan kita yang lalu berkait dengan masalah sujud sahwi. Di mana sujud sahwi ni hukumnya sunat, yang mana bila berlaku salah satu daripada 8 sebab, sunat kita sujud sahwi. Umpamanya yang pertama, kita terlupa melakukan sunat ab'ad di dalam sembahyang, sunat sujud sahwi nanti. Ataupun kita melakukan satu perkara di dalam sembahyang yang mana kalau buat dengan sengaja batal, kalau buat dengan lupa tidak batal. Umpamanya memanjangkan rukun pendek, iktidal sami Allahu liman hamidah, rukun pendek. Tiba-tiba kita lama di iktidal, tapi dengan terlupa tak batal. Kalau dengan sengaja batal tu, memanjangkan rukun pendek, tapi terlupa. Oleh kerana terlupa, sunat sujud sahwi. Ataupun syak seseorang itu, rakaat ke berapa ni? 3 ke 4? 3 ke 4? Itu syak. Ragu-ragu 3 ke 4 aku tadi. Ni sekarang ni rakaat ke 3 ke 4? Kena melebihkan, kena ambil 4. Manakala ambil 4, nanti sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Itu sunat sujud sahwi. Itu di antara sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu sunat sujud sahwi. Ada 8 sebab. Tak ulang lah. Kalau ulang panjang pula lah. Itu kita telah belajar di dalam kuliah kita yang terdahulu dalam online. Ini kita nak sambung lagi. Jadi kata pengarang rahimahullah ta'ala, manakala kita tahu sebab-sebab sunat sujud sahwi, lalu tu berapa kali sujud sahwi ni? Bermula sujud sahwi itu 2 sujud jua, 2 kali je. Walaupun dan jikalau banyak lupa seseorang sekalipun. Walaupun lupa banyak, walaupun buat benda-benda hak sunat sujud sahwi tu 8. 8 dia buat dalam sembahyang dia. Dalam sembahyang zuhur tu ada 8 benda hak menyebabkan sunat sujud sahwi. Walaupun 8 ke 9 ke sebab-sebab dia, 2 kali sahaja sujud sahwi. 2 kali saja. Lalu tu, manakala kita tahu sujud sahwi ni 2 kali, 2 kali sujud, lalu tu pula wajib ia seorang meniatkan sujud sahwi. Wajib kena niat. Tak niat batal. Dah kita sunat sujud sahwi ni. Sebab apa? Tadi ada terlupa kunut umpamanya. Tadi ada syok dalam sembahyang 3 ke 4. Maka kita kena tambah satu lagi. Kena buat hak 3, hak 4. Kena tambah, maknanya kena perlebih. Jangan perkurang, perlebih. Jadi manakala ada melakukan satu-satu benda yang menyebabkan sunat sujud sahwi, ni nak sunat sujud, nak sujud sahwi ni, wajib kena niat. Wajib kena hadirkan niat. Aku nak sujud sahwi. Tak kala kita nak sujud sahwi tu niat, aku nak sujud sahwi. Nama berlapah pula. Nawaitu, berat. Tu batal lah berlapah di mulut. Ni di hati ni niat ni. Aku nak sujud sahwi. Kita pun sujud sahwi. Tu wajib niat. Mesti kena niat. Tak niat batal. Wajib niat ni bagi orang yang sembahyang sendirian dan juga bagi imam. Adapun bagi makmum tak wajib niat. Semata-mata ikut imam sujud sahwi, dia sujudlah.
Kerana ikut imam tak wajib niat bagi makmum, tapi wajib niat bagi imam, wajib niat bagi orang yang sembayang sendirian, munfarid dia panggil. Itu wajib niat. Kemudian, dan tempatnya tempat bagi sujud sahwi. Mana sujud sahwi ni? Dahulu daripada salam. Sebelum kita beri salam, Assalamualaikum. Tapi, dan kemudian daripada tasyahud dan solah, yakni dan selawat kepada Nabi, yakni lepas daripada kita tunaikan maknanya rukun qauli hak di tasyahud, maka bila hamidum majid atau sunat adalah, maka habis situ, itulah panggil tempat sujud sahwi. Sebelum kita nak beri salam, sebelum kita nak beri salam, habis dah bacaan hak wajib, lalu tu sunat kita sujud sahwi, tempatnya kat situ sebelum kita memberi salam. Bandingnya dia kata seperti sujud sembahyang lah, pada syaratnya, syarat bagi sujud sahwi dan segala sunatnya, sunat bagi sujud sahwi samalah seperti syarat sujud hak sembahyang. Syarat sujud bagi sembahyang kena dahi rapat di tanah, dahi rapat di bumi, kena maknanya anggota 7 tu rapat. Kemudian hak sunat di sujud, iaitulah kita kena rapatkan hidung sunat, tangan pula hadap kepada kiblat sunat. Itu sama, sujud sahwi pun sama kelakuannya sebagaimana sujud hak di dalam sembahyang pada pihak syarak dia dan sunat-sunat dia. Tetapi sungguh pun sama, beza sini je. Sunat dibaca seseorang, sunat kita baca lain sikit sebagaimana sujud biasa. Sunat dibacanya pada sujud sahwi tu, sunat kita baca subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Sunat baca hak ni subhana man la yanamu wa la yashu. Nak baca hak sebagaimana sembahyang kita pun tak ada masalah. Subhana rabbiyal a'la, tak ada masalah. Tapi sunat baca subhana man la yanamu wa la yashu. Maka jika memberi salam, kalau seseorang itu dia beri salam dengan sengaja, dia beri salam dengan sengaja, sedangkan dia tahu tadi dia ada tinggal kunut, tadi dia tidak tahiyat awal umpamanya, tadi dia ada syak, sepatutnya dia sunat sujud sahwi, lalu tu dia sengaja tak mahu sujud sahwi, dia pun beri salam, luputlah sujudnya, tak boleh dah lah nak ulang kembali, habis dah lah, sembahyang dia sah lah, kerana sujud sahwi tu sunat sahaja, tiada dapat lagi ia seorang sujud kemudian daripada dia memberi salam tadi. Dah dia beri salam, habis lah. Kerana dia kosak dah, tak mahu sujud sahwi, habis setakat tu. Atau lupa, ini atas pada kata memberi salam, maka jika memberi salam seseorang tadi dengan lupa, tadi dengan sengaja, ini dengan lupa, hal keadaan dia lupa tu panjang penceraian antara lupa dengan nak masuk kembali dalam sembahyang tu. Jadi seseorang ni dia beri salam, dia terlupa, dia ada meninggalkan tasyahud awal, kunut ke, ataupun benda-benda lain lah yang mensunatkan seseorang itu sujud sahwi. Jadi dia nak sujud sahwi, kosaknya, tapi terlupa Assalamualaikum warahmatullah, terlupa. Keadaan dia terlupa tu pula lama, siap pergi tandah dah, siap minum air dah, bawa dah, nak pergi mana kita sekejap lagi kena pergi makan ni, makan dulu lapar ni, bawa siap dah. Baru teringat Allah kena sunat sujud sahwi tadi. Ketika tu tiada dapat lagi ia seorang sujud. Tak boleh dah, habis dah masa dia, tak boleh dah. Atau yang kedua, atau hampir penceraiannya, dia terlupa, dia ada buat perkara-perkara yang mensunatkan untuk sujud sahwi, lalu tu dia terlupa Assalamualaikum, lalu tu Allah terlupa nak sujud sahwi, sedangkan aku tadi ada terlupa nak baca tahiyat awal umpamanya. Jadi masa tu tak lama, masih lagi dalam kedudukan tahiyat akhir umpamanya, tak ada bercakap lagi. Jadi masa tu lama, tadi panjang,
bawa siap gi situ gi sini. Tak boleh dah. Ni perceraian dia tak lama. Tapi beri salam dah. Beri salam dalam keadaan lupa. Dia nak sujud sahwi. Lalu tu jawabnya, maka sunat sujud sahwi. Sunat lagi sujud sahwi. Pakai terus selalu. Niat nak sujud sahwi, pakai sujud sahwi 2 kali. Dan apabila sujud ia seorang, jadilah ia seorang tadi kembali kepada sembahyang. Dia masuk sembahyang kembalilah. Lalu tu maka wajib mengulangi salam lain pula. Dia kena beri salam sekali lagi lah. Bukan kata sujud sahwi, dah tadi dia beri salam dah. Tak payah dah lah beri salam. Dah. Kena beri salam kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan apabila berhadah, apabila keadaan dia tadi, dia pergi sujud sahwi semula, ketung misalnya. Ketung misalnya. Dalam keadaan sujud sahwi tu ketung. Jadi batallah sembahyangnya. Batallah sembahyang dia. Kerana dia ketung. Moga dia pergi sambung balik ni. Tadi terlupa sujud sahwi. Masuk balik. Sepatutnya habis dah. Dia masuk balik. Nak sujud sahwi ni. Ketung. Semayang maghrib itu kena semayang semula. Batal. Kalau semayang isyak kena semayang balik. Batal. Kerana dia masuk kembali. Habis kat situ. Dan ada pun sunat yang dituntut dahulu daripada masuk kepada sembahyang. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.